إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آلين الكرام شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه. رب اشرح لي صدري ويسر واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qadasallahu sirrah. Al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama anar suhurul haqqi fihi. Situ. Al-kaunu bermula kaun. Ini pada istilah ulama sufi dipanggil kaun. Pada istilah ulama usuluddin kita makhluk dipanggil makhlukat. Jaizat, mungkinat, macam-macam istilah. Tapi istilah sufi dia panggil al-kaun. Dia ragu dia bila ada al-kaun, di sana ada mukawwin. Siapa mukawwin ialah Allah Ta'ala. Mana yang mengurus, yang mentadbir segala-galanya. Allah Ta'ala yang mentadbir langit dan bumi dalam pentadbiran di sini. Maka al-kaunu kulluhu zulmatun. Bermula sekalian kaun ni sekaliannya kelam. Zulmah itu makna kelam, makna gelap. Dan hanya senang menerang akan dia zuhurul haqqi ta'ala dalamnya. Jadi semua makhluk ni dia panggil zulmatun, gelap. Apa makna gelap? Ay adamun mahdun, makna ketiadaan pada hakikatnya. Kita ni asal tak ada. Ya, yakni adamun itu ketiadaan. Bagaimana zulmah gelap kan? Kita tengok dalam gelap apa? Tak ada apa, kosong, gelap. Sekarang yang menerangkan dia anarahu, yang menerangkan, maknanya memindahkan daripada tak ada kepada ada. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Itu panggil anarahu zuhurul haqqi fihi. Yang dimaksudkan dengan zulma yakni tafsir dia adamun, ain dan mim, bukan alif dan mim. Kalau alif dan mim itu Nabi Adam, ya. Adam, ini Adam. Yaitu zulmatun. Dan wujud nur. Maka kaun itu dengan nazar kepada zatnya. Makhluk ni bila kita nazar, kita tilik kepada diri dia sekaliannya, dia panggil zulmatun, kegelapan, mana tak ada. Sebab apa? Kerana bahawasanya Adam, ketiadaan itu mahdah. Kerana bahawasanya ketiadaan semata-mata. Dan Adam itu dia panggil zulmatun fil madi dan fadahal dan istiqbal. Kerana apa? Ketiadaan istiqlal. Apa sebab dikatakan kita ni ketiadaan bila dipandang dari sudut istiqlal. Apa makna istiqlal? Mana terasing. Dibanding dengan keberadaan Allah Ta'ala, kewujudan Allah Ta'ala dengan kewujudan semua makhluk. Maka di mana beza dia? Ini istiqlal. Istiqlal makna terasing, tidak terikat. Kewujudan Allah dia tidak terikat kepada sesiapa. Adapun kewujudan semua makhluk ia tertambat dengan Allah Ta'ala. Ada maksudnya. Ya. Wujud Allah Ta'ala ialah wujud istiqlalan, secara terasing, tidak tertambat, tidak terikat dengan sesiapa pun. Adapun wujud segala khalaik, segala makhluk ni dia tertambat. Daripada tak ada nak pergi ada penciptanya. Kemudian daripada ada pula nak berpindah kepada tiada balik pun dikontrol oleh yang lain. Ya, sehingga semua-semua itu ada dalam genggaman kuasa besar Allah Subhanahu wa taala. Di sini maknanya yang dikatakan bila kewujudan Allah Taala dibandingkan dengan kewujudan kita, maka tenggelam kewujudan makhluk. Umpama bayang dengan yang membayangi. Kita
ada bayang bila disinar, dipancarkan cahaya waktu malam, ada bayang gitu kan. Jadi bayang dengan yang membayangi, bayang adalah benda yang terikat dengan objek yang membayangi dia. Bila dia bergerak, gerak bayang. Bila dia diam, bayang pun diam. Itu maknanya apa tu? Mana kewujudan bayang ni ada terikat. Ya? Sebab itu kita tidak mengira kewujudan bayangan. Kalau kita datang rumah seorang, kita datang seorang, di pintu rumah dia ada spotlight, dia suruh 3 bayang kita ada. Bila tuan rumah kata berapa orang datang tu? 4. Mana? Tuan bayang. Dia tengok gila bayang ni tu. Orang tak kira bayang. Tapi ada tak? Nampak tak bayang? Nampak. Orang kira tak? Orang tak kira. Jadi kewujudan makhluk ni dipanggil membayangi akan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kewujudan makhluk ni membayangi akan kewujudan Allah Taala. Sebab tu barang siapa tengok bayang, dia tak terasa ada orang yang membayangi dia, itu amat berat. Kalau kita pandang pada makhluk, hati kita tak karen kepada Tuhan, itu amat berat. Ya, itu maksudnya. Dan apabila seorang lihat saja tuan bayang, kita berjalan kan, kita tengok di Nako, kita nampak bayang siapa, kita tengok dekat pintu, oh, Syekh Borhan. Kita buka pintu, nampak apa? Orang, Syekh Mamat, Dola, Kasim kan. Ketika kita nampak saja pada tuan dia, bayang kita tak pandang dah. Betul. Sebab apa dah nampak yang lebih terang kewujudan dia. Kita dah nampak tuan, bayang kita tak pandang dah. Begitulah antara orang yang ghafil dengan orang yang lalai dengan orang yang apa? Yang ada yaqazah, yang sentiasa hati dengan Tuhan. Orang yang lalai dia memandang makhluk, kita nampak tuan. Hati dia tak karen kepada hadrat Allah Taala. Tapi bila Tuhan bukakan hijab hati dia, dia terbuka, dia terasa makrifat dia, Tuhan buka aja habis. Ke situ pula dia terbalik, dia tak pandang makhluk dah. Dia asyik dengan Allah Taala. Itu mana orang arif. Man arafallah syahidahu fi kulli syai'in. Siapa yang benar-benar mengenali Allah Taala, dia memandang dengan batin hati dia akan Allah Taala di mana saja jatuh pemandangan dia. Dia pandang pokok, nampak kebesaran Tuhan. Dia tengok langit, nampak kebesaran Tuhan. Segala-gala. Dan itulah dipanggil sunnah yang terbesar yang ada pada Rasulullah SAW. Sehingga apabila Rasulullah SAW berdebat dengan Ibnu Surya, ketua Dewan Ulama Yahudi, bila ditanya, Rasulullah jawab macam mana tanda Nabi akhir zaman kamu? Nabi kata, tidurlah oleh 2 mataku tapi hatiku tidak tidur. Ya, mata luar tutup, mata dalam tak ada. Mata dalam Nabi ketiga ia jaga, dan ketiga ia tidur sentiasa ya mustaqbilan lillah, berhadap hati dia dengan Allah Taala. Itu sunnah yang paling besar. Sebab kita nak asah hati kita biar dizikir banyak, supaya dia masuk dalam makna hadis Rasulullah SAW, afdalul iman an ta'lamallaha haitsu ma kunta. Iman yang paling afdal, Nabi kata, kamu menyedari Allah Taala di mana saja kamu berada. Di darat, di laut, di rumah, di pejabat, di mana-mana. Sentiasa. Tapi orang tak kenal. Sebab apa? Ini proses perjalanan hati dalam. Itu sebab para awliya kadang kita nak kenal dia payah. Sebab luar ni sama kita. Kita makan, dia makan. Kita kerja, dia kerja. Kita berumah tangga, dia berumah tangga. Ya, tapi beza di dalam. Hati kita tertambat dengan luaran, hati dia tertambat dengan benda dalaman. Ya. Sebab tu disuruh kita buka 2 mata sekali. Bila pandang mata luar, mata dalam kena buka. Ya. Mata luar memandang makhluk, mata dalam memandang Khalik, pencipta dia. Baru dipanggil latihan iman dia itu kuat. Bila sampai peringkat dibukakan cahaya iman, maka ketika itu dia akan terang, nampak kewujudan Allah Ta'ala tadi istiqlal dia. Mana kewujudan Allah tidak berpaut dengan sesiapa. Allah Ta'ala tidak tertambat dengan sesiapa, tetapi yang lain tertambat dengan dia. Allah Ta'ala tidak terikat dengan sesiapa, sebab ia yang mengikat segala makhluknya. Di situ kita nampak satu kebesaran, keagungan Allah Ta'ala yang maha dahsyat. Ya. Kuat atau tidak iman kita tuan-tuan, dapat tak kita pandang yang Tuhan sebut dalam Quran, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala jadikan kamu dan perbuatan kamu. Diri kita ni, kita kata Tuhan jadikan perbuatan kita, gerak, diam, memandang, mendengar, semua tu dia yang jadikan. Tu nas Quran. Terasa atau tidak lagi.
Kalau terasa, hani'an, tahniah. Besar, martabat, tinggi kedudukan. Kalau belum terasa, sila dirasakan. Ya. Nak rasakan apa? Kenalah ansur-ansur membuang pandangan pada makhluk. Ya. Dengan apa? Kita tembak dengan nur zikrullah. Tembak lama-lama dia terang. Terasakan nikmatan yang besar, itulah terasa kebesaran dan keagungan Tuhan dalam setiap saat. Habis. Jadi bila bandingkan maknanya kewujudan Allah Ta'ala dengan kewujudan makhluk, itu yang timbul al-kaunu kulluhum zulmah. Makhluk ni hakikat dia gelap, tak ada apa pun. Itu maknanya, ya. Jadi menunjukkan dengan dia, maka lazimlah meninggalkan dia, dan dengan demikian itu ketiadaan berjabat atas amal dan lainnya. Lazimlah kita mengajar hati kita tu apa? Banyak pandang kepada dia. Tinggalkan pandangan pada makhluk, pandang kepada dia. Tinggalkan kudrat makhluk, pandang kudratullah. Tinggalkan iradat makhluk, pandang iradatullah. Tinggalkan ilmu makhluk ni, pandang ilmu Tuhan yang lebih hebat. Ya. Sebab dia tak terpandang ilmu Tuhan, dia rasa dia pandai kan. Ya. Dan kadang-kadang kata la ilma lana illa ma 'allam. La ilma lana, tak ada ilmu bagi kita. Illa melainkan ma 'allam tanah yang Tuhan beri. Maknanya ada pada kita semua pemberian dia. Dan kata Syekh Hijazi radhiyallahu an, maka kaun itu ia ada dipanggil amrun i'tibari, pekerjaan yang wujudi, dan ada pun keadaan itu zulma, iaitulah kamu kata. Maknanya apa dia? Pandang dari segi hakikat dia, bila diadu dengan kewujudan Tuhan, maka lenyaplah kewujudan makhluk. Apa faedah besar ini? Kemana hal tuju sini? Ini semua proses yang amat besar, terutama dalam menjaga kedudukan hati kita dan menjaga proses amalan yang kita lakukan. Bila seseorang memandang kebesaran Tuhan, maka ketika itu hatinya akan bersih. Sebab apa bersih? Semua dia nampak kurnia Tuhan. Amal ada dia, semua dia punya. Ilmu ada bagi kita, semua dia bagi. Dia akan rasa begitu. Bila rasa begitu, takkan ada dah sifat ujub, riak, sum'ah dan sebagainya. Ya, sebab dia tak memandang kepada dia. Tapi bila gagal memandang dia, dia nampak diri dia. Bila nampak diri dia, mula dia rasa apa? Dia pandai, dia bijak, dia kuat, dia habis. Maka terdindinglah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab peringkat pentadbiran Tuhan yang terang sebut Quran pun dia tak nampak. Ya, Allahu yudabbiru samawati wal, Tuhan yang mentadbir langit pun dia tak perasan. Maka Ibnu Atha kata dalam munajat dia, Ilahi amyat ainun la taraka 'alaiha raqibah. Ilahi, wahai Tuhanku, amyat ainun, butalah mata hati, la taraka, yang tidak melihat engkau mentadbir sekalian makhluk. Ya. Padahal dia tahu, dia i'tikad itu akidah kita, tapi dia tak berapa perasan. Itu mata dia belum terang. Sebab dia suruh kita apa? Cuci dia. Jadi kelebihan bila dapat memandang ni, dia akan dapat mentamamkan syukur dia dengan Allah Ta'ala. Ya, sebab dia semua daripada dia. Dia kita akan pandang syukur nikmat Allah Ta'ala yang tidak terhingga pada kita, sebab kita dah sedar dan kita dah terang pemandangan dia. Ya. Bermula kaun itu dua bagi. Ada kalanya zahir yang hissi. Makhluk ni dia ada dua bagi. Satu yang hissi, luar. Dan ada kalanya batin yang maknawi, benda dalaman. Dan kedua itu apabila engkau nazar, engkau lihat, pandang kepadanya dari sekira-kira zat dirinya, maka jadilah ia zulmah dan terhijab. Bermakna kalau kita pandang semata-mata pandangan kita tersekat, terhenti kepada makhluk saja, dia tak pergi ke depan lagi, maka ketika itu dia panggil gelap. Gelap apa? Gelap daripada memandang keberadaan Allah. Ya, terhijab engkau dengan dia daripada mukawwin. Mukawwin. Ya. Mukawwin maknanya orang yang mentakwinkan, mengurus semua kejadian ini. Kita adalah kaun, mana benda yang diurus, yang dijadikan, ya, dan segala-galanya duduk dan takdir Allah Ta'ala dan iradah Allah Ta'ala.
Adapun mukawwil ialah Allah Taala. Tiap saat ya, fi kulli yaumin huwa fi sya'n. Kan ayat kita baca selalu. Allah Taala ni tiap-tiap saat dia fi sya'n, dalam urusan dia. Semua ya urusan dia. Allah. Setiap saat kan bergerak makhluk, berapa juta makhluk yang darat, yang dalam laut, macam-macam jenis kejadian. Sebab tu kalau dia ada makrifat dengan Tuhan, ya, kalau dia jadi doktor ataupun dia dalam bidang ilmu sains, lagi dia nampak kebesaran Tuhan. Dia buat kajian tu, dalam darah ada punya molekul apa, Masya Allah. Itu je dah selender kita. Ya, kita pandang di situ, kita betapa besarnya ciptaan Allah Ta'ala dalam jasad manusia. Lepas tu Quran sebut, wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu tak perhati ke? Ya, betapa terangnya, ya, besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha hebat. Ya. Dan apabila engkau nazar, engkau perhati pula kepadanya dengan ainul fikrin, dan menggunakan fikiran kita, dan engkau lihat zahir, ya, kudrah Tuhan. Terpandang tadi akan zahir terang kudrah Allah Subhanahu wa taala. Jadi memandang dia sampai terasa dengan izzah kemuliaannya dan azamahnya kebesarannya. Seperti ibadat apabila ditapakkan dia dengan tapak merasakan kebesaran Allah, di lain. Dan kita buat ibadat, tapak dia tak ada kebesaran, tak terasa kebesaran Allah. Dia nak sembahyang kan, usalli, dia tak terasa kebesaran Tuhan. Sebab itu Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Ibrahim menceritakan apabila dia nak ambil wuduk je, muka dia berubah. Muka dia dah pucat. Bila ditanya kenapa keadaan begitu, dia kata, kau tak sedar ke yang kau nak menghadap ni siapa? Malikul Muluk, raja segala raja, bukan raja dunia. Yang kau nak menghadap tu siapa? Tu baru ambil wuduk. Dia ambil wuduk, dia dah terasa dah sentuhan, rasa kebesaran Tuhan yang maha dahsyat dia rasa. Lepas tu bila dia angkat takbir dia ni, lenyap hilang. Ya, fana mana hilang pandangan makhluk, kekal memandang kepada hadrat Allah SWT. Sebab tu seorang sahabat apabila tersangkut dalam peperangan, kakinya akan panah. Dia nak cabut tak boleh, dia kata nantilah aku semayangkan kau cabut. Dia angkat di takbir, orang cabut tak ada rasa. Panah tu cabut dia tak rasa. Masya Allah, yang hebatnya dia punya syuhud musyahadah hati ni ke hadrat Tuhan. Kita kena injek dengan nyamuk, terangkat. Anak-anak orang lain sangat terangkat lagi kita. Sebab apa kita rasa lagi? Sebab rasa kita dengan Tuhan tu tak berapa kuat gitu. Maka jadilah jirimmu baginya Allah. Dan engkau lihatlah di dalam segala asar ni makhluk juga, dia banyak sudut. Kita semua ni dipanggil asar. Maka kalau begitu Tuhan dipanggil muathir. Kalau kita dipanggil kaun, maka Allah dipanggil mukawwin. Kalau kita ni ketika panggil makhluk, maka Allah Ta'ala dipanggil khaliq atau regu dia. Ya. Asar mana kesan. Kita semua ni adalah kesan-kesan takluk, kudrat dan iradat. Kita mengaji dari ilmu suluyan kan. Iaitulah al-qudratu wal iradatu muta'alliqatan bi jami'il mumkinat. Kudrat dan iradat takluk dia kepada semua mungkin, semua makhluk. Itu dipanggil tauhid am. Wajib kita beriktikad bahawasanya al-qudrah wal iradah, kudrat dan iradat Tuhan, peranan dia apa, kerja dia pada semua makhluk. Iradat dia mentaksis, menentu pada azali lagi. Tiba masa kudrat mengadakan satu. Ya. Itu iktikad kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun kitab yang kita baca ni, Hikam ni adalah tauhid khas. Dia naik satu peringkat lagi, bukan sekadar memandang, bukan sekadar mengiktikad, dia nak pergi satu taraf lagi. Iaitulah merasa dan memandang pula. Terasa. Ya. Terasa akan keberadaan Allah, terasa akan kudrah dan iradah Allah Ta'ala dalam semua ciptaan Allah. Dia akan memberi kesan yang besar dalam hati kita. Ya. Bila terasa kebesaran Tuhan, dia akan tunduk, merendahkan akan diri. Bila terasa ilmu Allah, dia akan tunduk, merasakan kejahilan dia. Itu yang seterusnya akan berlaku. Dia akan berlaku proses tu. Bila berlaku proses tu, barulah dia kenal siapa diri dia dan dia kenal Allah Ta'ala.
Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa kenal akan diri dia, dikenallah akan Tuhan ni tadi. Dikenal akan dirinya ad-dha'fu dhaif, maka dikenal Tuhan al-qawiyyu maha kuasa. Ya, dan seterusnya. Maka apabila engkau lihat asar, kita lihat pada makhluk, hilanglah zulma itu, iaitu terhijab yang tebal, dan terangkatlah segala anwar. Ya. Jadi bila kita tumpukan perhatian kepada muassir, kepada Allah Ta'ala, maka terangkatlah hijab ataupun dinding yang tebal tadi, dan terangkatlah segala anwar, ya, terpancarlah dalam mata hati tadi kekuatan iman yang kuat, yang disupakan dengan nur. Itu maksudnya. Apa makna nur? Nur satu, bila banyak dipanggil anwar. Kalimah perlu jamak dia. Maksud nur ialah quwwatul yakin alladhi yusmiru halawatul iman wa halawatul ibadah. Nur tu mana kekuatan yakin. Yakin dah ada tapi tak berapa kuat. Nur dia tak terang. Kalau kuat yakin dia tu, terpancar darah hati dia terang, membawa kepada kemanisan iman, kemanisan amal dan sebagainya. Manis tu ada. Ya. Kita buat ibadat terasa sungguh dipandang oleh Allah Ta'ala. Kan rasa dia lain kan. Kalau kita buat ibadat tak terasa dipandang, lain tu. Itu mana benda tu apa? Ada rangkaian dalaman itu. Kemudian kata Tuan Pengarang, faman ra'al kauna walam yashhadhu fihi au indahu au qablahu au ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwari. Maka barang siapa melihat akan kaun, melihat makhluk, ya, itu sebab Tuan suruh kita lihat, banyak ayat Quran, alam tara ataupun ya kulin zuru maza fis samawati wal ard, apa yang ada dalam langit dan bumi. Tuan suruh tu. Kalau disuruh kita tak lihat macam tu. Guru sekolah kata pandang ni. Ni ada perkara penting nak urai. Tengok. Budak kalau akan tunduk dia main tu. Mula-mula kapur sampai. Cikgu nak uraikan benda payah. Tiba-tiba suruh pandang, dia main lagi, duster terbang. Kejap lagi kayu roll macam terbang. Ya, kita pun kalau cakap dengan anak-anak kita, sini ni abang nak bagi nasihat, ada benda penting nak bincang ni. Kita bercakap, dia main handphone. Lama-lama tidak kena sekil kembali. Ya, maknanya dia suruh perhati, kita tak ambil perhatian. Kalau kita pun marah, apatah lagi Allah Ta'ala, ya, yang mempunyai segala makhluk. Dia punya, dia kata pandang, kita tak pandang buat lain, memang dapat murka dia. Ya, suruh kulin suruh sila pandang. Tuan kata maza fis samawati wal ard, apa yang ada dalam langit dan bumi. Allah Ta'ala tak kata unzuru ila samawati wal ard. Kalau dia kata pandang langit bumi, pandang tu tak payah suruh, hari-hari kita pandang. Ya. Hatta makhluk yang tak berakal pun pandang, hari-hari kita pandang. Tapi dia kata maza, yang nak dalam tu apa dia? Kulin zuru maza, sila pandang apa yang ada dalam kejadian Tuhan. Itu tadi. Kalau ulama usuluddin dia keluarkan apa dalam tu? Minad dalail, segala dalil-dalil yang terang yang menunjuk keberadaan dan kekuasaan Allah. Kalau ulama sufi, alam ni dipanggil apa? Bukan dalil lagi terang, dia panggil mazhar, cermin. Jadi alam semua ni panggil cermin untuk memandang dia. Tapi kalau kita pandang cermin, tak nampak juga dia, jawab dia apa? Cermin tu ada masalah. Tengok-tengok, tarik kat cermin, satu hun tebal dia punya debu. Kalau debu dah tutup cermin, saya kata, orang nampak bapak gajah lalu, dia tak boleh tangkap sebab dah tutup. Sekarang kita nak kikis balik cermin, bagi lap dia hari, kita lap, cantik lah kan. Betul kalau kita bawa kenderaan, kereta, tiba-tiba aircon mati, hujan lebat, macam tu. Seorang pegang steering, seorang lap dengan kain. Bapak kabur dah tutup, dia tak nampak. Ya, dengar-dengar, boom, trailer tepi, nasib baik dah kena. Kan? Sebab apa? Dia dah tutup cermin. Masalah besar dalam perjalanan kita bila cermin tertutup. Ya. Dapat pula kita lari laju, tiba-tiba tertutup, dia habis. Tekanan ke kiri dia terhumban. Itu kereta terhumban, ni hati. Dia berjalan lagi laju. Kerana dia berjalan tiba-tiba dia tertutup. Itu yang dia langgau sana, dia langgau sini.
Maksiat pun dilanggar, mungkar pun dilanggar. Sebab apa? Dia tak nampak. Dalam dia sudah gelap. Bal rana ala qulubihim, bahkan karat yang menutup pintu hati dia. Maka barang siapa melihat kaun, melihat makhluk, padahal tiada dipandangnya hak kita Ta'ala dalamnya. Masa dilihat, dia tak terasa Allah Ta'ala. Atau kepadanya. Kita ahli pelukis. Terkenal. Lukisan dia tu ribu warga. Bila dia lukis, bawah dia apa? Ada sign kan. Tiba-tiba seorang duduk, lawa betul lah lukisan. Lawa, berpuluh kali lawa. Kita kata, pandanglah sains tu je apa punya. Kau tak nampak sains je apa tu. Kan? Dia tak tanya, dia tengok lawa. Dia tak tanya apa buat. Itu orang tak bersihat. Tak kerti memandang lukisan. Kalau dia kerti pandang lukisan, dia tengok, dia pandang sains bawah. Masya Allah. Oh, dia ni patut pun. Ini sekeping 2-3 ribu lukisan ni. Kan? Dia pandang ni tak, dia nampak. Begitulah kita maknanya. Ya, bila pandang kepada alam, alam ni dipanggil lukisan yang bergerak. Alam ni dipanggil lukisan Allah Ta'ala yang bergerak. Dia yang melukis segala, maknanya yang menjadikan segala-galanya. Yang nampak, siang malam bergerak, tuan-tuan. Tiba-tiba kita pandang, tak nampak juga dia. Pandang benda lain. Ini ada hal, dia ada hal. Ya, mana terdinding hati dia tadi dengan karat Allah. Maka barang siapa melihat akan kaun, mana makhluk, padahal tidak dipandangnya hak kita Allah dalamnya ketika dia memandang tu, atau kepadanya, atau dahulu, sebelum, atau kemudian. 4 ada tu. Ya, 4 ada. Fihi inda qabla ba'dah. Ya, sebelum lihat pun tak perasan, dah lihat tak perasan juga, lepas melihat pun tak perasan ni. Wah, ni habis. Siapa dia bersifat ini? Orang-orang yang tak mengenali Allah Ta'ala. Ya, orang kafir tu dia tak nampak tu, dia tak kenal pun, dia tengok saja. Ya, bahkan yang dia tengok benda lain dia nampak. Benda lain nampak. Dia nampak apa? Duit. Masuk ni. Tu tuan guru saya cerita dulu, orang tua dulu. Dia dah tua dah. Umur 7-80. Dia pergi tanam pohon durian. Durian pula bukan dia yang kahwin, dia yang baka dulu. Berpuluh tahun pun nak berbuah. Cucu dia kata, "Atuk tanam buat apa tu? Atuk ni dah nak mati." Dia kata apa? Tak apalah, besok kau hantar kat masjid surau dapat atuk pahala. Orang dulu. Orang sekarang macam belum tanam, tanya pasaran ada, pasaran. Kepala otak dia duit. Belum tanam dia tanya pasaran. Itulah maknanya. Jauh beza antara orang dulu orang sekarang. Jauh. Pandangan lain. Maka sebenarnya telah menegakkan akan dia ketiadaan, pandang demikian itu oleh wujudun anwar yang membuka daripada haqaiqul anwar tadi. Tersilar. Mana terlampau terangnya keberadaan Allah Ta'ala tu sampai tersilau dia, tuan-tuan ni. Yang ni barang siapa melihat akan kaun, makna makhluk, dan tiada memandang ia. Pandang yang kedua dengan mata hati, ya. Melihat yang pertama tu dengan mata luar, bil basar. Adapun yang kedua tu tiada memandang, ini bil basira, dengan mata dalam. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullah qabla. Aku tidak lihat kepada makhluk semua ni, melainkan aku dah lihat dulu. Sebelum mata aku jatuh kat makhluk, aku dah lihat dulu. Lihat mana? Dengan mata dalam. Mana kesedaran, terasa kebesaran. Itulah iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau dalam sahabat dia jadi iman dalam tarikat Naqsyabandiyah, melalui kita lain Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Sehingga Rasulullah menyatakan, man arada an yanzura ila mayyitin yamshi 'alal ard falyanzur ila Abi Bakr. Siapa yang nak melihat mayat berjalan atas muka bumi, ya, mayat berjalan, tengoklah Abu Bakar, kata Rasulullah. Apa maksud dia? Maksud dia Sayyidina Abu Bakar, ya, ibarat mayat. Apa maksud ibarat mayat? Dia dah tutup, dimatikan segala kehendak nafsu dan kelalaian. Tutup. Hati sentiasa sedar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu bila ditimbang iman Sayyidina Abu Bakar, lau wuzina imanu Abi Bakr bi imanil alamin la rajahat imanu Abi Bakr. Kalau ditimbang iman Sayyidina Abu Bakar dengan seluruh alam, ni kata Rasulullah SAW, nasai lebih berat iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Punca dia apa ni? Inilah pematian minta.
ma faddala Abi Bakr bi kasrati siyam wala salah walakin ma qarra fi batnih. Kata Rasulullah SAW, bukanlah Sayyidina Abu Bakar tu lebih dia dengan sebab banyak sembahyang, puasa dan sebagainya, memang tu dia lebih, tapi ada satu rahsia, ma qarra fi batni, benda yang terlekat dalam batin hati dia. Itu apa? Makrifat dengan Allah Taala. Yang pandangan mata dalam sentiasa hidup terang, ya. Yang lain lebih juga, ya. Dalam perang Tabuk, apabila Rasulullah menggambarkan keadaan dalam perang Khaybar, perang Tabuk ni jauh, jarak lebih kurang 600 km kan. Kalau kita perlis Kelantan kan, kenderaan tak ada berenjin, kuda, unta, nak mengharung lautan padang pasir, ini memerlukan kos yang tinggi kan. Jadi datang Sayyidina Umar bagi separuh hati. Dia kata, mudah-mudahan dapat aku lawan orang tua. Siapa orang tua tu? Sayyidina Abu Bakar. Aku bangun malam, dia awal lagi. Aku bangun awal, dia awal lagi. Tak ada makan dia. Hari ni aku bagi separuh. Sekejap lagi datang Sayyidina Abu Bakar. Ya Rasulullah, anfaqtu jami'a amwali. Ya Rasulullah, aku berikan semua hatiku. Rasulullah kata, ma abqaita li ahlika ya Abu Bakrin. Kau tinggalkan apa untuk ahli kau? Abqaitullah wa rasul. Aku tinggalkan Allah dan Rasul. Habis. Ya, nak cari sampai ni bagi kiamat tak jumpa. Kita nak bagi sikit pun neng air dalam perut. Tu neng perut. Mikir pun mikir. Kan? Dia pergi masjid, masuk tabung masjid, tersilap, ingat duit RM1, rupa duit RM100. Dia kejar balik tabung. Mana tabung tu dikorek balik dia. Dah silap masuk. Maknanya apa? Jauh. Sebab tu nak banding iman sahabat dengan kita, oh jauh. Tak ada muka kita ni kalau duduk zaman Rasulullah SAW tak boleh duduk, tidak. Sahabat tu yang layak duduk. Sebab tu Allah pilih sahabat pilihan atas pilihan untuk menemankan perjalanan hidup perjuangan Rasulullah SAW. Ya, teman kita ni menyusahkan Nabi. Malasnya anak-anak orang lain Allah. Ya, dengan malas macam-macam tuan ni, memeningkan Rasulullah SAW. Allah. Yang ini barang siapa melihat akan kaun dan tidak memandang akan Ta'ala dengan batin hati itu. Dalam kaun tu, dalam pandangan tu, yang menjadikan dia dan yang memerintah dia tadi Allah Ta'ala tak nampak. Hingga diketahui segala fi'linya dalam af'al. Dia nak nampak sampai perbuatan dan semua perbuatan dinampak dari Allah Ta'ala. Ya, maka jawab dia tidak sah daripadanya berjabat atas segala fi'linya yang zahir. Ya. Ketiga, maknanya kalau dia tak buat begitu, jawab dia tidak sah daripadanya berjabat mana bersandar atas fi'linya perbuatannya. Ya. Kalau dia nampak tu dia akan bersandar. Tapi bila kena dia bersandar tu apa? Dia tak nampak. Kalau dia nampak sebenarnya dia takkan bersandar pada dia. Akan keluar dalam mulut dia la haula wala quwata illa billah. Dia akan keluar begitu. Tapi benda itu kalau tak nampak, dia kata, anak-anak. Yang ni anak buat, kata. Kalau tak ada anak, mana boleh jadi? Wah, tu lagi samsing kan. Ya, kalau anak tak ada, mana boleh jadi? Oh, cakap bahaya tu. Ya, menampak akan diri kita tu bahaya sangat dan merosakkan. Sebab tu Rasulullah sendiri berdoa, wala takilni ila nafsi wala takilni ila nafsi tarfata ain, ya Allah, kau jangan serahkan diri aku pada aku. Ya, makna jangan kau serahkan aku memandang aku, bahkan sentiasa memandang engkau. Itu maknanya. Ya, itu Rasulullah SAW sendiri doa. Padahal Rasulullah orang paling hebat. Sebab ru'yatun nafs, memandang akan diri kita tu sengaja daripada sifat yang tidak elok, dia panggil ujub. Satu. Yang kedua, atau kepadanya. Itu dalam matan dikata apa? Pihi au indah. Padanya mana sisi dia. Ketika dia pandang tu, di sisi lepas mana tak nampak juga tuan. Dia nampak makhluk yang zahir juga. Dalam tak terbuka. Yang mendirikan yang wajib itu Allah Ta'ala. Atasnya mengasih hingga ghalib ia kepada segala bahagian daripada segala hak kita Allah, padahal syukur dan ubudiah baginya. Mana kalau dia dapat pandang situ, dia akan jadi orang yang syakir, yang bersyukur dan menzahirkan ubudiah kepadanya. Tapi kalau tak lagi, dia belum lagi. Maka tiada tinggal baginya, ya, mana syahwah dia. Ya, maknanya apa ni kalau kita perhati sini? Terpadamnya syahwat dan syuhrah, kemasyhuran seorang apabila dia dapat terbuka memandang kepada keagungan Allah. Habis, tenggelam. Mana kalau hati dia leka tak memandang, maka dia akan diracun oleh syahwah dan asyuhrah, kemasyhuran. Ya.
Mana ni besar tuan-tuan, syuruk. Dia obat kan. Obat, segala obat. Kalau orang tanya kita, anak ni Syekh, kenapa ni? Fikiran tak tenteram lah. Serabut, tension, boring, macam-macam ada. Di jawapan dia satu je. Ma tajiduhul qulub minal humum wal ahzan fali ajli ma muni'at min wujudil iyan. Itu jawapan dia. Yang akan datang, matan akan datang. Ma tajidul qulub, tidak berlaku ni dalam hati seorang tadi minal humum, maknanya resah, ahzan, serabut kepala, melainkan bila ajli ma muni'at min wujudil iyan. Sebab dalam batin hati dia tidak dapat menghadap Tuhan lagi. Itu dia punca dia. Punca penyakit kita apa? Tak tenang, tak tenteram, ialah insiraful qalbi anillah. Bila hati kita terpaling dari kalau dia pandang betul kepada Ta'ala, dia tak akan tenang hati dia. Sebab dalil Quran tenang. Ya. Itu Quran sebut apa? Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Tidakkah dengan zikrullah, mana ingat akan Allah, menghadap hati akan Allah, tawajuh hati ke Tuhan, itu tatmainnul qulub. Quran kata confirm jiwa kamu akan tenang. Terus saya kata sebut tuan-tuan, tempat menyebut tempat ibadat ini masuk dah tenang. Orang masuk masjid tenang tak? Masuk tenang kata. Itu tempat berkat, tempat orang sujud. Apatah lagi dia sendiri sujud. Itu maknanya. Ya. Allah jadikan besarnya konteks hubungan dengan dia. Ya. Atau yang ketiga, dahulunya qablah. Yang sebelum dia pandang kepada, jatuh pandangan mata luar dia, hati dia terbuka menghadap kepada penciptanya. Ini dia nak ajar kita pun tadi. Nak ajar kita memandang. Bukan pandang luar ramai boleh pandang. Kan? Nak ajar pandang dalam. Ya, biar kita panggil stabil. Ya, luar pandang, dalam pun jalan sekali. Sebab kita ada dua unsur, zahir dan batin. Kalau kita jalan keluar saja, rugilah. Sebab sekadar pandang luar, orang kafir yang boleh pandang. Kadang dia lebih tegang boleh kita nampak. Dia nak pandang dalam tempat nilaian Allah Ta'ala. Sebab bila Tuhan tilik pada batin kita, ada tak benda ni? Inna Allah la yanzur ila suwarikum walakin Allah yanzur ila ma fi qalbikum. Tuhan tidak hanya memandang pada luar kamu, tapi nak pandang dalam hati tempat tilik Allah Ta'ala. Bila Tuhan itilak, ditilik ada benda-benda ni, menghadap ke dia, terasa kebesaran dia, maka orang tertinggi, dia angkat martabat dia oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Atau dahulu atasnya, daripada wujud, mana sebelum tu tidak pandang. Kerana ia menjadikan baginya, kerana dia pencipta, kerana wajib wujudnya, siapa dia? Allah Ta'ala. Ya, wajib wujudnya bagi zatnya, pada wujudan Allah Ta'ala, dia panggil rupanya apa? Wajib wujud. Ada pun makhluk dia panggil mungkin al-wujud. Wujudan kita ni mungkin. Apa makna mungkin? Ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Ada pun Ta'ala tak boleh. Dia tetap wajib, mana akal tak terima ketiadaannya. Zat yang sedia kala dan bersifat dengan khidam, sedia. Yang keempat, akhirnya yang keempat ni. Atau kemudian, dalam Arab kata apa? Ba'da. Ba'da. Kemudian. Jadi empat keadaan ni. Padanya, di sisi pandangan, sebelum memandang dan selepas memandang. Ada tak sangkutan hati dia memandang kebesaran Tuhan? Kalau kosong kan habis. Jadi pandangan dia kosong. Sebab tu makam bakak tu tinggi kan. Makam bakak apa? Ru'yatul khalqi tapi billah. Tiap-tiap jatuh pandangan di mana saja dia pandang, semua pandangan terikat dengan Allah. Siapa jadi Allah Ta'ala? Dia nampak? Ya, dengan apa? Pandangan dalaman ni tadi. Nur iman dia yang kuat, itu dia tegang. Seperti bahawa dipandangnya akan kekalnya, dipandang dengan batin hati tadi akan baqa Allah Ta'ala, kekal. Kemudian daripada fana kaun. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekallah zat Tuhan kamu ya yang maha mulia. Selepas ditamatkan riwayat hidup seluruh makhluk, iaitulah berlakunya kiamah. Kan tanda sudah banyak sekarang kan. Maka hilang segala kepingan langit pun dah terbang tuan ni. Iza zulzilatil ardu zil, dia Tuhan goncang aja langit besok, bumi besok. Wa akhrajatil ardu asqalaha
maka mengeluarkan bumi akan askal muatan dalam. Maksud dia terbalik. Bawah naik kata digulung. Dan macam gulung tikau ni. Allah. Sebesar-besar langit bumi digulung tikau. Maka jatuhlah bintang-bintang, bulan-bulan carkawalah, ya, jatuhlah kepingan langit habis. Itu tamat riwayat hidup. Ketika itu apa? Kekal dia. Yang lain habis, ya. Kerana ia yang menjadikan tiap-tiap sesuatu dan yang memilik. Dia yang mencipta dan dia yang menguasai. Dia yang memiliki segala-galanya. Satu daripada sifat kita nak mengajar hati kita ni, jangan kita terasa kita memilik, bahkan kita rasa kita dimilik. Ya. Sebab tu bila kita kena bala musibah, kita ucapkan apa? Istirja. Apa dia istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah bukan mati. Dia tengok insiden innalillah. Dia tak mati lagi dah. Bukan mati, muasaib. Iza asabatkum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ayat Quran. Apa kena saja kamu musibah, ucapkan innalillah. Kita ni milik Tuhan. Wa inna ilaihi, dan kepadanya lah raji'un, kita akan kembali. Sebab kita semua pinjam. Bila meminjam, kena pulang. Bila pulang, biar cantik. Kita datang bersih kan, fitrah. Ya? Anak balik pun biar bersih. Dia pinjam kita orang bersih, balik tuan kena basuh ni. Ini apa kunjung ni? Kan? Pinjam kita orang minyak full tank, keluar antok-antok dari reserve. Tuan dikata inilah awalan wa akhiran. Ini awal dan ini akhir. Jangan kau harap aku boleh pinjam. Jadi kalau pinjam kita orang reserve, kita hantar penuh tangki. Ni kita basuh. Kalau nak pinjam, ambil lah. Kan? Kena tak nak pinjam ke? Kan? Mana kita basuh? Kita geti bahasa dengan orang, tapi lebih besar geti bahasa dengan Allah Ta'ala. Ya? Kita datang cantik, balik pulang biarlah cantik. Kan? Sebab kita ni semua, diri kita pun pinjam, dia punya. Dia nak balik, dia ambil. Ya? Mereka mau datang masa nanti tuan, saya tak siap kerja lagi. Dah ada, dah sampai jalan. Siap tak siap, jalan. Tak berapa lama aku pergi pada dunia hidup. Kalau tak siap lagi, dah nak mati pun nak siap. Itu makna ya. Dan adalah yang 4 perkara ini jalan nazar. Mana 4 perkara tadi? Mana dia? Pihi, indah, qabla, ba'da. Pihi padanya ketika memandang. Indah di sisi memandang. Qabla sebelum memandang. Ba'da selepas memandang. 4 ni tempat kita nak tengok. Ada tak pengisian kita dalam memandang kebesaran Tuhan? Kalau sebelum tak ada, sedang melihat pun tak ada, di sisi melihat tak ada, lepas melihat pun tak ada, habis kosong. Zero. Tak ada markah. Ya, pandangan kita tidak ada markah. Kita tanya, kau dah kerti mandang tak? Kau ni apa takkan aku tak dapat pandang? Bukan pandang luar, dalam. Ya. Saya belajar ke apa? Nak belajar biar pandai memandang. Mandang apa? Wah, dia tanya mandang apa? Mandang dia. Ya. Makhluk ni dah buah kita pandang kan? Nak pandang dia. Dan memandang dia ni satu nikmat paling besar. Kalau terpandang dia tuan-tuan, lenyap yang lain. Sebab di syurga bisa Tuhan bagi kan nikmat, dia seronok. Tunjuk nikmat lain, nak lagi. Tuhan kata janji jangan nak lagi. Walaupun ni tak nak ya Allah. Tuhan tunjuk lain, nak lagi. Sampai berkali-kali. Akhirnya Tuhan tajalli. Tuhan buka wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah orang beriman berseri-seri kepada Tuhan, ia memandang. Dapat saja tu pam habis. Tuhan tanya nak lagi? Tak nak. Mana di akhirat nikmat yang paling besar ru'yatullah. Memandang zat Allah Taala yang tidak serupa dengan makhluk. Macam mana cara? Serah ke Tuhan. Laisa kamitsli syai', itu dasar kita. Dia tak serupa. Syai' kita maksud kita bila terpandang dia hilang yang lain. Yang ni dicari oleh para sufiyin, para arif billah. Memandang dengan hati kita. Hati kita ni kan asyik pandang benda lain. Tak payah nak pandang Tuhan. Bila dia dapat tajalli Tuhan buka dia, tamam habis. Dia tak nak benda lain lah. Tawau. Yang tu maknanya, ya, kalau ada kekayaan dunia pun tak masuk hati dia. Dia bersedap dengan kekasih dia. Waktu Syekh Abdul Qadir Jailani bila syaitan datang agah dia. Ya, syaitan datang pakai tongkat buruk. Dia Syekh Abdul Qadir Jailani wali besar, sultan aulia, wali lain buat tapak kaki dia. Dia punya kapet rumah tenggelam muka ladi. Kan?
Orang Datuk pun tak tenggelam. Syekh Qadir Jailani tenggelam pula ni tuan. Syaitan acar dia. Kau ni wali besar aku dengar. Tapi kapit nguang kau huwa. Tenggelam ke lari. Dia kata kau nak ambil lah. Tongkat kau tu bagi aku. Mana boleh? Kau tongkat buruk masuk dalam hati. Aku pun nak ambil lah. Ya. Sebab apa dia boleh cakap itu? Sebab dia tidak ada letakkan di situ. Dan dia tak ada merasa sedap. Sebab dia dah dapat sedap dengan dia. Jadi. Itu so kita seronok dengan dia. Waqad awhallahu ila Daud alaihissalam, ya Daud kul lisiddiqin bi falyafrahu wa bi zikri falyatanam. Wahai Daud, sampaikan kepada orang yang jujur siddiq hati dengan Allah, dengan aku, tuan kata. Dua perkara. Bi falyafrahu, dengan aku naklah kamu berseronok. Seronok dengan aku, tuan kata. Bermanja dengan aku, berlazat dengan aku. Wa bi zikri falyatanam, dan dengan zikrullah kamu merasa nikmat. Ya, kita zikir sampai kita rasa nikmat. Itu disuruh oleh Allah Ta'ala. Ya. Ini kalau tanya anak lah, orang lain tak salah, tanya anak sendiri. Mana sedap zikir dengan sate, kita nak jawab malu. Kan? Dia makan sate penuh perasaan. Nasib baik, apa? Batang tasi tak gigit. Punya sedap. Mana sedap sate kita dapat. Sedap makan, sedap dapat. Macam-macam sedap kita ambil ni. Sedap dengan Allah Ta'ala dah ada belum? Ini salah. Kesedapan dengan Allah dah ada atau belum? Di batin hati kita. Ini yang kita kisah kan. Kalau balik tak ada benda lagi. Wah, aku cempak kata dunia, kau bersedap dengan lain ya. Kau tak hiraukan aku ya. Apa nak jawab tuan? Ya. Sedap, nikmat, cinta, lazat itu sifat hati yang mahal tuan. Tiba-tiba kau berikan kepada orang lain ya, kau tak beri ke aku tuan kata. Apa nak jawab tuan? Bukan dua tangan, dua kaki dia angkat serenda. Benda mahal tu. Cinta, mahabbah, kasih, itu benda mahal, sifat hati yang mahal. Sila beri kat dia. Tapi kau beri kat orang lain, tuan kata. Kau beri pada makhluk, kau tak beri pada aku, tuan kata. Apa kita nak jawab, tuan? Ya. Buat jawapan siang-siang. Sebelum dapat sana jawab, tuan-tuan. Jadi 4 perkara ni jalan nazar, jalan kita nak gerakkan pemikiran kita, nak mendampingkan diri dengan Allah Ta'ala. Ya. Dan jalan mengambil dalil mereka jadi daripadanya syuhud, mana pandangan dalam hati dia, segala orang yang ahli tariq, mana orang yang berjalan menuju ke hadirat Tuhan. Ahli tariqah, mana orang yang berjalan. Dan marifat mereka itu, itulah jalan dia. Kalau kata apa jalan kita sampai marifat, pandangan jaga. Dalam kita jatuhkan pandangan pada makhluk ni, jaga. Sebelum, sedang, sampai akhir tu ada tak? Sebab tu Imam Bahauddin Al-Naqsyaband dia perhati. Paling kurang 1 jam kau kena cek balik. Tiap-tiap 1 jam kita cek balik. Mana dia bergerak tak? Sampai tak? Dia menghadap tak ke Tuhan? Atau sejam hilang, 2 jam hilang. Tu. Situ dia suruh jaga. Habis. Kemudian dia kata, maka yang awal mengambil dalil dengan kaun hingga dilihatnya. Panjang ni tuan ni. Jadi sini tajuk kita apa? Membahas cara kita memandang terhadap makhluk Allah Ta'ala 4 perkara lah. Sebelum, sedang, lepas, kemudian di sisi dan selepas. Pastikan salah satu beliau ada sentuhan hati kita dengan Allah Ta'ala. InsyaAllah akan dapat bahagialah dia tuan-tuan ni, mendampingkan dia. Maka yang awal iaitulah qablah tu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana inna khairal kullu khairu wa anta. Alhamdulillah.